Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak didik seluruh Malaysia yang mengambil SPM tahun 2020. Bertemu kembali dalam siri yang kelima Skor A+ Pendidikan Islam SPM 2020 Kertas 1. Saya sekali lagi Ustazah Maya anda, Ustazah Siti Islami akan bersama anda mengulang kaji tajuk Zihar. Okey, objektif pengajaran kita pada hari ini yang pertama menyatakan maksud zihar, menyatakan rukun zihar, menjelaskan kesan zihar dan juga menjelaskan kifarah zihar. Okey, anak-anak sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan zihar? Okey, mungkin tajuk ini agak mengelirukan, tapi kita akan berusaha memahami bersama-sama. Okey, maksud zihar iaitu suami yang menyamakan isterinya atau mana-mana anggota isterinya dengan ibunya atau mana-mana perempuan yang mahram bagi suaminya. Okey, perempuan yang mahram bagi suaminya, contoh adalah adik-beradik perempuan kepada suami tersebut. Okey, hukum zihar adalah haram dan berdosa besar. Seterusnya kita lihat soalan, nyatakan rukun zihar. Okey, zihar akan berlaku apabila ada rukun yang cukup. Okey, contohnya yang pertama rukunnya adalah suami, isteri, orang yang diserupakan dan juga sirah. Sirah tu maksudnya adalah lafaz. Okey, sirah ini ada dua bahagian iaitu yang jelas dan khusus. Contohnya suami berkata, engkau bagiku seperti belakang ibuku. Maksud di sini dia menyamakan isterinya dengan ibunya, tetapi maksudnya adalah merujuk kepada hubungan kelamin. Okey, yang tidak jelas adalah tidak jelas dan tidak khusus perlu kepada niat suami. Jadi rukunnya ada 4, suami, isteri, orang yang diserupakan dan juga sirah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, seorang lelaki yang telah melakukan zihar akan diwajibkan membayar kifarah zihar. Okey, kifarah zihar. Contoh soalan ya, nyatakan kifarah zihar. Okey, kifarah zihar yang pertama, seorang suami itu hendaklah memerdekakan seorang hamba mukmin. Ya, memerdekakan seorang hamba mukmin. Jika tidak mampu, suami wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Okey, jika tidak mampu, suami wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Faham ya anak-anak? Okey, jika yang kedua ini tidak mampu, maka suami wajib memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak bagi setiap orang. Okey, 60 orang miskin dengan kadar secupak bagi setiap orang. Okey, kifarat zihar ini hendaklah dilakukan mengikut turutan. Jika tidak mampu yang pertama, akan turun yang kedua. Jika tidak mampu yang kedua, akan turun yang ketiga. Seterusnya, bagaimana hendak mengelakkan daripada berlaku zihar? Okey, antara langkah yang boleh diambil, tidak mengikut sifat Arab jahiliah. Sifat Arab jahiliah yang panas barat, apabila berlaku sesuatu terus menziharkan isterinya. Yang kedua, memahami konsep zihar sebenar. Para suami hendaklah memahami dengan jelas konsep zihar sebenar supaya tidak berlaku masalah dalam perkahwinan mereka. Yang ketiga, suami hendaklah menahan kemarahan supaya tidak tergeza-geza menziharkan isteri. Suami hendaklah menahan kemarahan
supaya tidak tergesa-gesa menziharkan isteri. Ini antara langkah yang boleh diambil oleh para suami untuk mengelakkan daripada berlakunya zihar. Okey. Soalan seterusnya, jelaskan akibat ataupun kesan zihar. Okey, kesan zihar, suami mendapat kemurkaan Allah dan berdosa besar kerana dia telah mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, suami isteri haram melakukan persetubuhan. Selagi tidak membayar kifarat zihar, suami isteri haram melakukan persetubuhan. Yang ketiga, menjatuhkan maruah isteri kerana isteri hendaklah dihormati. Okey, yang keempat, suami wajib membayar kifarat. Sebagaimana yang Ustazah dah terangkan, 3 turutan kifarat tersebut wajib dibayar. Sekian saja untuk tajuk zihar pada hari ini. Moga ianya bermanfaat untuk anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.